Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat jumpa. Kita jumpa sekali lagi. Tapi kali ini adalah satu siri ya, satu siri baru yang saya cuba nak kongsi kepada anda semua peminat-peminat astronomi yang ingin belajar coding. Okey kan. Kita nak meraihkan zaman sekarang ni, alah baru ni di mana coding ataupun buat programming ni dia tak boleh lagi lah kalau bagi yang meminati astronomi, terutama yang orang suka buat kira-kira tu. Okay, jadi kali ni saya akan cubalah kongsi sedikit sebanyak ilmu yang sikit yang saya ada berkenaan dengan programming, di mana kita boleh buat coding mengira kedudukan objek di langit menggunakan Python. Python adalah satu bahasa programming yang standard yang cukup popular sekarang, yang mana ramai tengah guna, ramai ahli astronomer tengah guna, ramai peminat astronomi pun tengah guna. Jadi apa salahnya kita cuba belajar benda yang baru sikit. Asyik duk teropong je tu satulah kan, tapi kita kena ada skill untuk kira-kira sikit. Jadi mudah-mudahan siri yang ringkas ni kita akan cuba buat belajar sikit-sikit. Tak perlu risau bagi anda yang bukan background programmer, tak ada masalah. Kita akan buat apa kata, kita akan pimpin kan, sikit-sikit. Slow-slow, tak payah faham semua pun. Kadang-kadang benda yang basic fundamental computer science tak perlu belajar bagi yang orang yang nak suka-suka belajar kan. Kita relax, tenang-tenang. Okay? Jadi kita akan buat beberapa siri pendek. Jadi untuk siri yang pertama ni, saya akan cuba berkongsi macam mana kita nak set up komputer kita tu untuk melakukan kerja kita ni, iaitu coding Python, membuat pengiraan astronomi dalam Python. Set up dia dulu, bagi dia cantik dulu, semua dah ada install semua di sini, barulah kita buat coding tu. Okay? Jadi untuk siri ni, yang pertama ni, itu yang kita akan cuba buat. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang kita akan buat adalah kita akan install Python ni. Kemudian kita akan install satu aplikasi dipanggil sebagai Visual Studio Code, VS Code nama dia. Okay? Ini adalah satu aplikasi yang kita kena install untuk run kan kita punya code Python tu. Dia kena ada lah. Tak ada pun tak apa, ada banyak cara lain lah, tapi untuk siri-siri yang saya buat ni, kita guna tu lah. Kita standardkan, senang. Kemudian bila kita dah install, semua dah cantik semua tu, barulah kita terjun masuk dalam coding sendiri menggunakan beberapa dipanggil sebagai library. Library ni adalah apa kata dipanggil sebagai apa? Dia benda tu dalam Python, tapi ada orang dah sediakan untuk kita library ni, benda-benda yang kecil-kecil ni dalam bahasa Python untuk kita guna dan buat kiraan. Maknanya kita tak payah buat, orang kata, daripada formula tu kita terpaksa buat daripada formula, kemudian kita kena buat daripada A to Z baru kita buat kiraan. Dia tak macam tu. Yang saya cuba kongsi di sini adalah kita guna apa yang orang dah buat, library yang memang popular, yang ramai telah guna, yang pun open source. Maknanya open source ni maknanya orang ramai boleh tengok kod dia, kalau ada salah dia orang komplain, dia akan perbaiki. Jadi yang paling popular ketika ini adalah ketika dulu adalah PyFM, ephemeris, dan kemudian dia telah perbaharui menjadi Skyfield, dan ada banyak lagi sebenarnya library lain seperti AstroPy, banyak lagi lah. Tapi itulah kita slow lah, kita belajar slow. Kita akan mulakan menggunakan library yang paling senang sekali lah. Okay? Itu dia punya step-step dia. Jadi step yang seterusnya adalah kita nak check sama ada kita punya operating system komputer kita ni ada Python ke tak. Okay? Sebelum tu saya akan menggunakan Windows Windows 11 rasanya majoriti di luar sana menggunakan Windows, jadi saya akan guna Windows. Walaupun saya secara peribadinya saya menggunakan Mac untuk coding, tapi lebih kurang sama je lah, cuma cara nak install tu kadang berbeza sikit lah kod. Okay? Tapi tak apa, kita guna Windows lah. Siapa yang guna Mac tu dah kira otai lah tu kan, maknanya dia dah boleh pandai lah cari cara sendiri. Okay, tapi Windows ni kita akan guna macam ni. Okay? Jadi mula-mula kita nak check adakah Windows kita tu ada Python ke tak. Check. Okay, jadi cara kita nak check sama ada Windows kita tu ada Python ke tak, yang pertama adalah kita buka command prompt. Command prompt tu apa benda? Warna hitam tu, macam DOS. Okay? Dekat mana benda tu ada? Kalau kita tengok dekat Windows ni, dekat start button ni, kadang-kadang dia keluar kat sini, kadang-kadang dia tak keluar. Kita kena type command prompt. Kadang-kadang dia keluar sendiri. Jadi kita pilih command prompt tu, part keluar.
Okey. Jangan risau. Pasal hitam ni tak ada colour ke? Dah memang hitam putih nak buat macam mana kan? Okey, jadi ini adalah kita punya command prompt. Jadi kalau kita nak tahu sama ada Python Python tu apa tu, bahasa pengaturcaraan Python tu ada ke tak dalam kita punya Windows, kita type je Python, bukan P-A-I-T-O-N, itu Py. Okay, ini Py, P-Y, P-Y, T-O-N, ular. Okay, Python. Jadi kita type Python, tekan enter. Kalau tak ada, dia keluar Windows Store Windows Store ke apa ya. Tunggu dia keluar jap. Microsoft Store, Windows Store, Microsoft Store, lepas tu dia keluar, dia suruh download. Kan, jadi download je lah. Kalau tak download tak boleh buat apa lah kita kan. So kita pun download Python. Dalam case ni dia recommend kita download yang version yang paling latest, 3.10 lah. Okay, tapi dia ada lagi version-version baru. Kita ambil je lah, kita ambil. Kadang-kadang dia keluar, kalau katakan video ni dah lama baru nak tengok, kadang-kadang dah 3.11, 3.12, ambil je lah, get. Okay, kita get. Jadi kita tekan get. Kemudian biar di install. Okay, lepas dia dah berjaya install, dia akan tulis Python 3.10 semua tu kan. Semua dah tak adalah butang get tu. Okay lah, alhamdulillah. Jadi lagi sekali, cara kita nak check sama ada Python tu dah berjaya install ke tak, kita buka balik command prompt kita tadi tu. Okay, kan? Kita type Python sekali lagi, tekan enter. Kemudian dia keluar Python 3.10.4 ni yang saya buat ni lah. Okay, apa benda semua tu semua tu. Okey lah, biar okey lah, berjaya lah. Kan, dia maknanya kalau kita nampak ada benda tiga segi tu, yang tiga segi ni, dia keluar tu, maknanya kita dah berada di dalam Python untuk buat coding. Jadi kita nak test boleh ke tak Python ni run ke tak, kita buat coding yang pertama kita. Okay, tak belajar apa lagi dah buat coding dah kan. Senang je, kita print tu maknanya kita paparkan. Okay, dia arahan di coding ni, dia macam dia arahan. Okay, print, dia keluarkan benda sum, macam Excel lah kan. Sum tu dia kira, dia tambah ataupun sin, cos, tangent, itu dia punya arahan dia, apa benda nilai dia. Coding benda tu simple je. Okay, mudah-mudah, jangan risau yang pening-pening kepala. Okay, jadi itu kita nak tahu. Jadi arahan yang ada adalah print. Jadi kita buat apa? Type. Okay, jadi apa yang kita buat? Kita bagi arahan print. Okay, print, print, bracket. Kita buka bracket dulu. Ni cara dia tulis lah. Kenapa cara macam tu susah lah? Terima je lah kan, jangan degil. Okay, itu cara dia. Okay, print apa? Print nama kita lah, contoh dia Syahrin Ahmad, contoh nama saya lah kan. Jadi nak type print nama kita tu, dia adalah satu teks lah, teks kan, teks, number, karakter yang kita buat dalam password kan, teks lah, A, B, C, D, E sampai Z kan. Jadi teks dia kita kena buat print bracket, lepas tu dia nyek-nyek, apa benda tak nama nyek-nyek tu, dua yang atas tu, buat pilih nyek-nyek satu sekali, lepas tu pilih contohlah Syahrin Ahmad, khabar, kan. Kemudian kita buat nyek-nyek, tutup dia, kemudian kita tutup bracket. Kemudian kita tekan enter, dia print Syahrin Ahmad, apa khabar. Itulah coding dia. Inilah coding pertama kita menggunakan Python. Simple sangat, mudah sangat. Jadi jangan risau. Okay, jadi kita dah buat Python, kita dah install Python dalam Windows. Cara nak keluar macam mana? Nak keluar ni, masuk balik macam mana? Senang je, sama ada kita pangkah dia tu je, ataupun dekat dalam ni kita type exit. Lepas tu buka bracket, tutup bracket, tekan enter, dia keluar balik dekat kita punya command prompt tu. Simple je, jangan risau. Tak reti lah exit, pangkah je, dia tak marah pun. Nak pangkah je lah. Okey, jadi itu adalah step yang pertama, kita install Python dalam Windows. Kena install tu dulu, baru install VS Code. Okay, jadi sekarang kita nak install VS Code pula, Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code ni dia adalah satu aplikasi lain untuk run kan Python kita tadi tu. Yang tadi tu kita guna command prompt tulis. Jadi command prompt ni kadang dia memboringkan, nak tengok hitam putih je kan, tak seronok. Kita nak color kan, benda-benda macam tu kan. Jadi kita install VS Code. Jadi kat mana nak cari download VS Code tu? Kita boleh Google Visual Studio Code, nanti dia keluarlah page ni. Okay,
Kalau nak bagi link tu, nanti kan saya bagi link ni kat dalam ruangan dekat bahagian description dekat YouTube ni. Jadi boleh klik tu situ Jadi ni betul Visual Studio Code. Okay. Jadi bila kita buka page ni, kita tengok bahagian download. Kemudian dia ada banyak version Windows, Linux, Mac. Jadi terpulanglah kita nak install berdasarkan kita punya operating system masing-masing. Okay. Dalam case kita ni, kita guna Windows. Dalam case saya ni, kita guna Windows 11. Jadi kita pun download. Jadi selalunya saya ni suka download system installer. Kan execute file 64 bit. Kita pilih dia. Tengok Windows tengok Windows ni kan. Kadang Windows kita install 64 bit, 30 bit. Apa benda tu? Kalau yang tak faham, tak apalah, install lah. Kalau error, install lah benda yang lain. Itu je. Okay. Jadi bila dia dah download tu, dia akan buka, dia akan download dalam kita punya folder kita lah. Download folder ke apa benda ke. Dia akan keluar VS Code setup X64 semua tu lah. Okay, kadang-kadang nombor dia lain sikit. Tak apalah. Ini dia akan update kan. So kita save lah. Kita save. Dalam kes ni saya dah save dah. Kemudian dia akan mengambil masa. Tengoklah internet kita laju-laju lah. Kalau slow lah kan. Jadi dia dah download. Kemudian kita pun buka lah folder download kita tu untuk install VS Code. Jadi kita tutup dulu Windows ni. Okay, kita buka folder kita. Dekat mana dia download? Selalunya dekat folder downloads. Selalu kat situ lah. Downloads. Itulah dia. Nampak? Okay. Jadi kita double click dia. Ni tengah hari ni dah lapar dah. Okay. Dia okay. Kita double click kat dia, kemudian kita tunggu dia keluar installation. Dia bagi bunyi macam nak marah-marah kita tu. Dia kata, do you want to allow bla bla bla. Yes je lah. Kalau buat no, tak boleh nak install kan. Jadi kita yes je, redor je lah kan. Tapi Windows kena hati-hati, dia banyak virus jadi kena install antivirus semua tu lah. Buka dia punya Windows setup ni, accept agreement, tekan next. Destination, tekan next. Start menu, tekan next. Buatkan je lah. Lepas tu yang ni pun nak senang, kita create desktop icon. Yang kat sini lah, kat atas desktop ni kita create satu lah. Okay. Ikut kita lah nak buat apa pun. Tekan next. Lepas tu install. So tunggulah dia install. Okay, lepas dia install, completing. Okay, dah install lah. Dia kata launch Visual Studio Code. Jadi kita pun launch. Tapi sebelum tu jangan launch dulu. Relax lo, sabar lo. Kita ada benda-benda yang nak prepare dulu Windows kita ni, baru kita buat kerja kita kan. Jangan buang dia punya tick tu, kemudian tekan finish. Okay, nampak kalau kita buat desktop icon tu adalah Visual Studio Code. Kalau tak ada, dekat start menu ni adalah kat dalam ni. Kalau tak jumpa dia ni, banyak sangat apa benda ni kan. Dekat atas tu type code, CODE. Keluarlah Visual Studio Code ni. Boleh juga cara nak start dia. Okay, jadi sebelum tu kita create satu folder untuk kita punya kod simpan kat situ. Kadang-kadang kita boleh simpan dalam My Document, ikut mana kita lah. Tapi dalam case ni kita buat satu folder dalam desktop. Okay, dalam contoh yang saya nak buat ni dalam desktop, senang sikit nak cari. Okay, kita pun nak create satu folder. Ada new folder. Kita create satu folder, nama dia oh batuk pula. Falak Python. Falak Python. Okay, kita boleh lah, ikut kita lah nak buat apa nama pun. Okay, jangan ikut saya pun tak apa, ikut sendiri. Okay, ada satu folder. Okay, dah cukup, kan senang je tu. Okay, jadi sekarang kita nak start Visual Studio Code. Okay, bismillah. Jadi kita start ni, kita bismillahirrahmanirrahim. Janganlah crash kan. Jadi biar dia buka, tengok semua. Okay, dia pun dah buka. Jadi kadang-kadang buka ni beza sikit kan, pasal saya dah pernah install Visual Studio Code ni dalam komputer ni. Jadi dia keluar macam ni. Kalau yang first time install, dia akan keluar macam ni. Bukan dia akan tanya pilih theme. Dia nak terang ke, nak dark ke, nak malap ke. Itu warna lah, warna dia tu lah. Warna kita punya interface kita ni nak gelap, tulisan terang, ataupun background terang, tulisan gelap. Ikut kita. Okay, kita pilih. Lepas tu dah pilih tu, dia tak akan tanya dah, dia keluar benda macam ni. Okay. Jadi sedikit berbeza lah kalau kita install. Jangan risau lah kan, benda tu kan. Jangan risau. Okay, so kita dah install. Inilah dia Visual Studio Code. Kita punya dipanggil sebagai IDE,
Integrated Development Environment, IDE, dalam bahasa computer science lah. Tak payah hafal pun tak apa. IDE ni sebenarnya adalah satu aplikasi untuk kita buat coding. Dalam kes ni kita nak buat coding Python. Visual Studio Code ni dia macam-macam coding boleh. Kalau kita di jenis buat coding C++, C#, nak buat HTML, bahasa-bahasa pengaturcaraan lain lah kan, boleh guna Visual Studio Code. Ni yang otai-otai programmer ni memang faham lah kan. Bagi yang kita yang bukan programmer ni, itu maksud dia lah. Maknanya banyak bahasa boleh digunakan dalam Visual Studio Code. Nak cakap bahasa Kelantan, bahasa Terengganu, bahasa Pahang, bahasa Kedah, semua boleh dalam ni. Bahasa Urdu kan, semua boleh. Tapi sebelum kita nak guna benda tu, Visual Studio Code ni dia tak faham kau nak guna bahasa apa, ceritalah kat aku, beritahulah kat aku. Dia kena beritahu dulu baru boleh. So dalam kes ni dia tak tahu benda kita baru install, dia tak tahu apa benda Visual Studio Code ni, dia tak tahu bahasa apa yang dia nak guna. Kita kena beritahu dia. Cara nak beritahu dia, cuma nampak yang sebelah kiri ni kan ada butang-butang macam folder lah apa benda semua ni. Cuba tengok gambar yang macam Rubik's Cube tu kan. Extension tulis. Kita klik dekat dia. Okay. Dia akan keluar satu ni lah. Tengok ni. Komputer slow, dia slow lah tu kan. Dia akan keluar belah kiri ni, dia akan keluar satu benda extension. Kemudian type Python. Okay. Dia kena ada internet kalau tak ada internet dia tak jumpa lah. So selalunya yang paling atas tu lah, Microsoft Python ni, kita klik kat dia. Okay, jadi bila kita dah type Python dia akan keluar. Jadi selalunya pertama sekali tu lah Python yang atas sekali ni. Okay, kita tekan kat dia, dia akan keluar sebelah kanan ni Python, apa benda semua-semua tu Microsoft punya. Pasal Microsoft ni dah beli Python ni, apalah dia beli okay, tak apalah. Kemudian nampak ada butang install. Jadi kita install lah, install Python, install. Dalam kes ni kita tengah install Python dalam VS Code. Yang tadi yang kita buat tu apa benda? Kita kena install Python dalam Windows. Kalau kita tak buat yang tadi tu, yang mula-mula tadi tu, bila kita install Python dekat dalam code ni, nak run tu dia keluar error. Dia kata dia suruh install yang tadi. Jadi kita siap-siap lah buat yang dekat Microsoft Store yang mula-mula tadi tu. Dah siap settle tu, dia tak keluar lah error yang benda punya pelik. Kan. Jadi macam gini dia keluar lah. Dia ada keluar, dia dah install. Kemudian kita tengok lagi satu yang penting Jupyter macam Jupyter tapi ejaannya Jupyter. Tengok dia dah install ke tak. Kadang-kadang dia install terus. Kita tengok kita klik Jupyter. Jupyter ni apa benda? Dia nanti kita ceritalah. Install je, ikut je, jangan degil. Okay? Kalau dia tak install, kalau belum install lah. Kalau dah ada macam inilah, disable, uninstall kan, macam tu lah. Okay, jadi maknanya okey lah, settle lah. Senang je kan. Amat senang. Dah settle install VS Code, dah settle setup VS Code dalam Python kita. Okey, jadi sekarang kita nak test coding Python pertama kita menerusi VS Code. Kalau benda tu run, maknanya alhamdulillah kita berjaya, dah boleh tutup, shutdown komputer semua tu, pergi makan. Okey, dah boleh dah buat. Okey, selagi tak settle tu jangan pergi makan. Okey. Kemudian apa kita buat? Okey, jadi apa yang kita kena buat? Pergi balik dekat sebelah kiri tu, atas sekali tu, pergi dekat Explorer. Okey, Explorer. Okay. Sebelum tu, kalau berserabut sangat ada apa benda macam-macam kat luar ni, kan ada tulisan extension Jupyter, extension Python ni, kan ada pangkah je. Dia tutup lah. Okey. Jadi yang sebelah ni tadi tu, belah atas, belah kanan, belah kiri tu ada tulis Explorer, dia keluar. Dia kata kalau kita tak buka apa-apa folder, dia kata no folder open. Maknanya aku dah bersedia nak buat kerja ni, tapi aku nak letak file tu dekat mana? Dia marah kita lah kan, macam tu lah. Jadi kita kena buka folder khas untuk kita punya coding. Jadi folder tu mana? Folder yang kita create tadi tu lah. Senang kan, kita create siap-siap. Kalau tak create, kita kena create dalam ni. Kan? Dia leceh sikit lah kan. Tapi kalau kita dah create siap-siap, kita buka je lah, open folder kat desktop. Folder file Python kita tadi kan, file Python, select folder. Kemudian dia akan buka folder, gerbak tunggu. Okey, jadi kalau kali pertama kita nak buka folder tu, dia akan tanya dia, kita nak trust ke, nak percaya ke ni, boleh ke? Dia takut virus lah kan. Betul, kita trust lah. Yes, I trust the author, ataupun kita trust je. Kalau kita tak percaya kat dia, tak bagi dia percaya kat folder tu, memang tak boleh buat kerja lah. Trust je lah. So dah buka folder. Okay, kalau dia keluar benda lah ni lagi ni, tutup lah.
get started ni tutup je lah. Okay. Jadi nampak sebelah ni, dia tulis file up Python. Itu kita berada dalam folder file up Python. Jadi kita nak create satu file Python dan kita nak runkan dia. File Python ni macam text file lah, macam Word document. Kalau Word document, Word. Excel document, Excel. PowerPoint, Python, macam tu lah. Okay. Jadi kita kena create satu file. Nama dia file Python. Nampak? Untuk file Python lah, jenis Python. Jadi cara dia macam mana? Dekat file Python tu, nampak tak dia tulis new file, ada new folder tu semua. Kita ambil new file, dia keluar benda tu kan. Kita buat satu nama, tak kisah apa. Katakan bagilah kod file up, nama file tu titik .py. Kadang-kadang tak payah titik pun dia keluar juga py. Contohnya kita buat py tu Python lah. Dia macam .txt, .html, ni .py, .doc, okay. Tekan enter. Lepas tu kalau sebelah kanan tu nampak dia keluar benda ni lah. Benda ni dia keluar macam file kosong. Kita nak test coding Python bagi dia run menerusi Visual Studio Code. Boleh ke tak? So kita buat macam mana? Buat macam tadi, arahan print. Tadi tu kita print, okay. Sekarang ni kita buat print bracket. Dalam VS Code ni bila bracket dia dah siap. Bracket buka, bracket tutup, dia dah siap untuk kita. Okay. Kalau kita buat nyek-nyek tu, dah buat dua nyek-nyek. Nyek-nyek dua tu maknanya nyek buka, nyek tutup. Kita type dia kat tengah-tengah tu. Okay. Jadi bila type kat tengah-tengah tu, katakan arahan, pilih lah arahan menerusi VS Code. Ini teks dia, tak kisah bahasa Melayu, bahasa apa ke. Dia memang keluar je. Okay. Dah ada. Kemudian apa yang berlaku, kita nak run kan dia. Nampak tak sebelah kanan ni ada 3 segi tu. Okay. Dia kata tulis run Python file. Kita klik kat dia. Bismillah. Kita tengok apa jadi. Ada satu pula window kat bawah tu, terminal kan. Terima je lah. Okay, terminal. Bukan terminal kapal terbang, apa lapangan terbang lambat sikit. Dia keluarlah Windows PowerShell, apa benda install semua tu, bla bla bla. Kemudian nampak arahan menerusi VS Code. Dia dah keluar dah. Okey. So mana dia okey lah. Berjaya kita mengerankan coding pertama kita dalam Python. Alhamdulillah. Kan mudah kan? Dia lah taklah mudah sangat. Cuma dia kena follow lah step by step dari awal sampai ni. Bila dah settle benda ni, dia dah 90% kerja kita untuk setup ni dah siap. Ada 10% lagi yang nak siap, nak kena buat. Tapi tu kemudian lah kita cerita kemudian. Ya, kita nak buat coding ni. Kan nak buat coding palang ni, dalam astronomi tak sabar ni kan. Tak apalah, kita terus start lah. Kan kita buat tu lama-lama dah rasa dah biasa sikit dalam Python ni, dan ada setting lagi 10% setting lagi yang kita kena buat sebenarnya. Tapi buat permulaan ni tak payah lah. Biar dulu, relax dulu. Okey, jadi mudah-mudahan video ni dapat memberi panduan kepada anda semua cara nak set up Python dalam Windows kita. Okey, buat ni dulu. Kemudian video yang akan datang kita akan masuk sikit pengenalan berkenaan dengan Python tu sendiri. Apakah bahasa Python, macam mana nak bagi arahan kat Python, nak keluarkan nombor, nak masuk benda macam tu lah kan. Kita relax main-main sikit semua tu. Kemudian dah rasa macam confident sikit, barulah kita ambil daripada Skyfield dengan PyFM tadi tu, untuk kita buat kiraan pertama. Kita nak mengira contoh dia pukul berapa bulan akan terbit daripada lokasi kita. Boleh buat tu dalam Python, insya-Allah. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.